Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit. Tuan-tuan insya-Allah ya, yang pernah kita syarahkan yang lepas-lepas, tuan-tuan, ada beberapa cara untuk mengobati hati yang sakit. Kali ini tuan-tuan, salah satu daripada ubatnya, penawarnya ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebab itu dibacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat-nikmat yang kuberikan kepada engkau. Kalau kamu kufur, yang menunggu engkau ialah azab yang sangat pedih. Tuan-tuan para mati sekalian, ya, macam mana syukur kepada nikmat Allah ini dapat mengubat hati? Tuan-tuan, pertama sekali kita mesti mengakui seluruhnya datang daripada Allah. Kan? Hujan daripada Allah, air daripada Allah, makanan daripada Allah, padi daripada Allah, beras daripada Allah, gandum daripada Allah, barley daripada Allah, oats daripada Allah, ikan daripada Allah. Tuan-tuan, haiwan-haiwan yang boleh dimakan daripada Allah. Ya, apa juga yang digali daripada tanah yang boleh dimakan ialah daripada Allah. Yang boleh dijual adalah daripada Allah. Tuan-tuan, di angkasa raya, ya, tuan-tuan, kalau ada benda yang boleh dipetik daripada angkasa raya, semuanya daripada Allah. Khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kita sebagai makhluk yang namanya manusia, kita diminta mentadbirkan khazanah-khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Mentadbirkan daerah, mentadbirkan negeri, mentadbirkan negara, dan akhirnya mentadbirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bilangannya sekarang ini, tuan-tuan, mencecah kepada 2 bilion daripada penduduk dunia yang hampir kepada 7.5 bilion sekarang ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, balik macam mana caranya, tuan-tuan, ya, sifat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat-nikmat Allah ini boleh mengubat hati. Pertama, tuan-tuan dan puan, saya menyebutkan tadi, syukur ini, tuan-tuan, ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur apa yang Allah beri. Allah bagi mata, Allah bagi hati atau bagi perasaan, Allah bagi jiwa, Allah bagi isteri, Allah bagi anak, Allah bagi jawatan, Allah bagi gaji, seluruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi sakit, Allah bagi kesembuhan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur, tuan-tuan. Bersyukur kerana kita merupakan penerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat cahaya matahari Allah beri kepada kita. Nikmat cahaya bulan Allah beri kepada kita. Nikmat air pasang dan air surut Allah beri kepada kita. Tuan-tuan, segala-galanya Allah beri kita nikmat. Nikmat menikmati oksigen, tuan-tuan dan puan, Allah beri kepada kita. Semuanya Allah beri, tuan-tuan, dengan tidak membayar satu sen pun apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah patut kita bersyukur? Dengan kita bersyukur, tuan-tuan, syukur di mana? Syukur bukan di kaki, syukur bukan di badan, syukur bukan di kepala, syukur bukan di bahu, syukur bukan di tangan. Syukur di hati tadi, di hati, di qalbun, di hati, di qalbu kita, tuan-tuan dan puan. Di situ letaknya syukur. Pandai-pandailah kita bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, tuan-tuan, orang yang angkuh sombong. Siapa wakilnya? Fir'aun. Ada tak Fir'aun dalam dunia sekarang ni? Ada. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Mungkin di tempat kita pun ada Fir'aun, tuan-tuan dan puan, yang mengaku dirinya seolah-olah seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengutuk, yang menyiksa orang lain. Kalau ada orang lain, tuan-tuan, mengatakan Fir'aun bukan Allah, Fir'aun bukan Tuhan, ada Tuhan yang lain, dia akan bunuh orang tu, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ada tak kita macam Qarun, orang yang mengumpul harta, dan bangga dengan kekayaannya, angkuh dengan kekayaannya? Ada, tuan-tuan dan puan. Ada tak Haman? Haman, orang yang ada, orang menteri yang besar, ketua menteri kepada Fir'aun, tuan-tuan. Haman yang ada kuasa yang hebat, mereka menggunakan kuasanya untuk menyeksa manusia,
untuk melakukan tuan-tuan tindak balas kepada apa juga manusia yang lakukan untuk mencabar orang ketua mereka yang namanya Firaun bagi Haman, tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan, sama ada atau tidak terserah kepada tuan-tuan untuk menilainya. Ada tak manusia Haman dalam kehidupan kita sekarang ini? Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, inilah sifat-sifat bongkak sombong. Kalau tuan-tuan tengok dalam umat-umat yang terdahulu, tuan-tuan, kaum-kaum yang terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut dan sebagainya, semuanya atas sifat kesombongan mereka itu, tuan-tuan, mereka bangun balik menentang nabi-nabi ini. Tuan-tuan dan puan, inilah setelah mereka diberikan hidayah, setelah mereka diberikan kebaikan dalam hidup di dunia, tapi lama kelamaan mereka bangun menentang semula nabi-nabi tersebut. Inilah yang berlaku dalam hidup insan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah macam mana yang nombor dua, yang syukur, sifat syukur kepada nikmat-nikmat Allah dapat mengubat hati kita. Tuan-tuan, jadi maknanya setiap satu yang didatangkan oleh Allah, tuan-tuan cuba fikirlah tuan-tuan, nikmat menelan air liur. Katakanlah kita tak boleh telan air liur, berkumpul air liur kat sini. Allah, tuan-tuan, nikmat boleh kita buang air kecil. Katakanlah tersumbat, tak boleh buang air kecil, prostat tersumbat, tak boleh buang air kecil. Bayangkan kalau keluar air kecil itu. Nikmatnya Allah, tuan-tuan, nikmat. Nikmat kita buang angin, tuan-tuan. Masya Allah, nikmatnya. Nikmat dalam keadaan kita kehausan, tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba ada orang menghulurkan air, tuan-tuan, jus. Ada air batu dalamnya, dalam kehausan kita tu. Allah, nikmatnya, ya Allah, nikmat. Belum lagi nikmat beristeri, nikmat ada anak, nikmat kasih sayang. Nikmat Allah menyayangi kita, kita menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dipimpin, nikmat dipandu, nikmat diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-tuan, nikmat hidayah. Saya tak dapat gambarkan, kalau ada satu perkataan yang dapat menggambarkan hebatnya hidayah, hebatnya kita menerima hidayah, dan hebatnya hidayah dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Inilah yang sebenarnya kita fikirkan. Jadi kalau itu ada pada diri kita, sifat bersyukur itu ada pada diri kita, kita tahu di mana datangnya pemberian itu, siapa yang memberinya, apa gunanya dalam hidup kita, tuan-tuan, sudah tentulah kita merasa, tuan-tuan, kita mesti bersyukur kepada Allah. Dan hati kita mestilah mengikuti sama-sama untuk bersyukur dengan Allah. Secara langsung, tidak secara langsung, maka terbentuklah hati, maka tertarbiahlah hati, maka terdidiklah hati kita. Maka insya-Allah, tuan-tuan, itulah salah satu daripadanya cara mengubati hati kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, macam mana caranya kita bersyukur ini, tuan-tuan, boleh menjadi pengubat hati. Bila kita bersyukur, tuan-tuan, kita bersyukur, kita ada harta, bersyukur, kita hadiahkan, kita wakafkan, kita infakkan, itu tanda bersyukur. Kita seronok, manusia lain pun seronok. Kita ketawa, manusia lain pun ketawa. Kita gembira, manusia lain pun kita gembira. Kita makan, manusia lain makan. Kita minum, manusia lain minum. Kita bersama isteri, manusia lain bersama isteri. Kita mendendangkan lagu-lagu kegembiraan, mereka mendendangkan lagu-lagu kegembiraan. Kita mendendangkan kebesaran Allah, mereka mendendangkan kebesaran Allah. Kita melakukan kemuliaan Nabi-Nya, mereka melakukan kemuliaan Nabi-Nya. Bayang, tuan-tuan, sifat syukur, sifat sayang, kasih yang digambarkan kerana syukur pada Allah, nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, itulah terubat hati, terbina hati, terdidik hati, tertarbiah hati kita. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, bagaimana sikap sifat syukur ini dapat membantu kita membersihkan hati. Tuan-tuan, bila kita syukur ni, ada sujud syukur namanya, tuan-tuan. Ada sujud syukur. Ada sesuatu benda yang datang kepada kita, satu berita yang sangat-sangat menggembirakan kita. Satu benda yang kita minta sudah tercapai, tuan-tuan, sujud syukur. Sujud syukur. Bersyukur kepada Allah. Bayangkan sujud syukur. Cantiknya menghadap kiblat. Cantiknya macam kita sujud. Tuan-tuan, berapa anggota kita sujud, tuan-tuan? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. 7 anggota, tuan-tuan. 2, 4, 6, 7 anggota. 7 anggota separas, tuan-tuan, separas. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Separas. Menandakan, tuan-tuan puan, insya-Allah, wahai Allah, aku sembah Engkau. Wahai Allah, aku taat kepada Engkau. Wahai Allah, aku bawa hati aku dalam sujud ini. Lembutkanlah hati aku, wahai Allah. Lembutkanlah hati aku, wahai Allah. Ubatilah hati aku yang penuh dengan penyakit ini, wahai Allah. Tuan-tuan, inilah yang dapat dilakukan, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan, ada namanya yang kelima, tazkiyatun nafs. Membersih hati. Ada namanya, tuan-tuan, amalan membersih hati.
Apa dia amal membersih hati? Antaranya bangun pagi qiyamul lail. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu menaikkan sembahyang malam dalam manusia yang lain sedang tidur nyenyak, maka masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Tuan-tuan, sembahyang malamlah. Besok pagi tuan-tuan bertahajudlah 2 rakaat. Tuan-tuan, sembahyang taubatlah 2 rakaat. Sembahyang hajatlah 2 rakaat. Sembahyang witirlah sekurang-kurangnya 1 rakaat. Memohon ampun kepada Allah. Tuan-tuan bersyukur kepada Allah. Bayangkan kesyukuran kepada Allah SWT di pagi hari, di dini hari, manusia lain sedang tidur nyenyak, tapi kita rukuk dan sujud menyembah Allah, melilihkan air mata, mengalirkan air mata di hadapan Allah SWT. Air mata apa? Air mata kesyukuran, air mata kasih sayang kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah, rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang perlu dilakukan tuan-tuan puan. Dan akhirnya yang keenam tuan-tuan puan, insya-Allah dalam macam mana syukur kita boleh menjadi pengubat hati, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, setelah kita melakukan proses pembersihan diri kita tuan-tuan puan, sudah tentulah insya-Allah berkawanlah dengan orang baik-baik tuan-tuan. Hati yang baik bertemu dengan hati yang baik, jiwa yang baik bertemu dengan jiwa yang baik, lidah yang baik bertemu dengan lidah yang baik, mata yang baik bertemu dengan mata yang baik, telinga yang baik bertemu dengan telinga yang baik, panca indera yang baik bertemu dengan panca indera yang baik tuan-tuan dan puan. Berkawanlah orang yang saleh, yang salihah. Tuan-tuan, doa Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, dihimpunkan nanti di akhirnya di padang mahsyar, dihimpunkan dengan orang-orang saleh. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Hujungnya doa Nabi Yusuf, wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, aku minta nanti bila di padang mahsyar engkau himpunkan aku dengan orang-orang saleh. Marilah kita berdoa tuan-tuan. Inilah cara mengubat hati. Makin banyak orang saleh kita bertemu, makin banyak orang saleh kita berhimpun, makin banyak orang saleh kita duduk dengan dia, makin banyak orang saleh kita ditarbiyah oleh dia, makin banyak orang saleh kita makan dengan dia, kita bermusafir dengan dia. Tuan-tuan dan syaitan, makin terubat hati kita, makin terubat jiwa kita, makin terubat kalbu kita, makin terubat tuan-tuan hati nurani kita. Inilah yang perlu dilakukan insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan insya-Allah bila hati dah bersih tuan-tuan dalam proses pembersihan ini, jangan lupa tuan-tuan lagi, dermalah tuan-tuan, wakafkanlah, zakatkanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, fidyahkanlah, amal jarah fi sabilillah, untuk kita sama-sama membangunkan, tengok skrin tuan-tuan dan puan, membangunkan anjung husnul khatimah. Tengok nombor telefon itu, tengok nombor akaun Maybank, nombor akaun itu, masukkan dalam akaun. Tentang tetap diri menderma, tetap keluarga menderma, tetap syarikat menderma, tetap jiwa menderma. Maka ini dapat dilakukan dalam masa 2 tahun, 2 tahun setengah. Maka terbangunlah anjung husnul khatimah. Dan jangan lupa buku-buku tuan-tuan, karangan saya itu 3 buku tu tuan-tuan. Beli tuan-tuan, 3 serangkai itu. Tak dapat di Johor Bahru, tak dapat di Kota Baru, tak dapat di Kota Terengganu. Tidak ada di kedai, tidak ada di mana-mana. Hanya tuan-tuan berhubung dengan kita. Kita akan postkan buku itu pada tuan-tuan dan puan. Begitu juga insya-Allah untuk kita tuan-tuan dan puan, untuk taska, untuk nursery, tuan-tuan pilihlah First Move Childcare Center yang mengambil bayi 2 bulan hinggalah kepada 4 tahun. Marilah kita sama-sama menggunakan dapat khidmat daripada First Move Childcare Center. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
First Move Childcare Center. Kita ada 8 cawangan First Move Childcare Center. Ialah sebuah taska untuk kita mendidik, untuk kita mengasuh anak tuan-tuan dan perempuan. Apa moto kita, apa kita punya tagline? Modern, Professional, Global, Islamic. Kita cantumkan pendekatan Timur Barat dan paksinya adalah pendekatan Islam. InsyaAllah view tempat-tempat kita ni, hubungi kita supaya tuan-tuan dapat sedikit dapat merasakan apa yang ada di First Move Childcare Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.